Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah kita boleh sambung majlis ta'lim. Imam At-Tirmizi, ikhwan, pernah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya hadis ini hadis yang hasan. Nabi menyebut, Nabi kata, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Nabi kata, ingat elok-elok, hampa ni duduk dalam dunia. Nabi kata ingat elok-elok. Ingat apa? Dunia ini, Nabi kata, mal'unah, dia dikutuk, dia dicela. Mal'unun ma fiha, bahkan dicela juga apa-apa yang ada di dalam dia. Nabi kata illa, melainkan zikrullah, zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan melainkan apa-apa ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa alimun wa muta'allimun. Nabi kata, dan seorang alim dan seorang yang muta'allim, yang menuntut ilmu. Seolah-olah ikhwatul iman ada satu kepahaman dalam hadis ini. Hadis ini hadis hasan, riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah. Seolah-olah ada macam satu kepahaman, seolah-olah mukhalafah dia. Nabi kata ingat elok-elok, hampa duduk atas dunia, hampa rugi, hampa akan menempah masa, waktu, keadaan, masa-masa yang sangat rugi, bahkan sampai pada peringkat dikutuk, dicela. Pekerjaan, kehidupan kamu, mungkin sampai pada peringkat benda itu mendapat kutukan Allah. Macam Allah Ta'ala firmankan dalam ayat dia, wal asri innal insana lafi khus. Allah kata insan kesemuanya dalam rugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah mengeluarkan dengan rahmat dia, dengan kurnia dia, orang-orang yang beriman pada dia dan beramal saleh untuk dia. Dia keluarkan. Tapi mereka tetap berada dalam dunia. Tapi keajaiban, keistimewaan, mereka tidak dikutuk dan dilaknat. Dalam kamus Arab, kalimah laknat dia kata ab'adahu minal khair wasabbahu. Bila satu perkataan laknat itu dikeluarkan, salah satu daripada makna laknat ab'adahu minal khair, dia dijauhkan daripada kebaikan demi kebaikan. Wasabbahu, dia dikutuk, dia dicela. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan beberapa keadaan daripada kutukan, celaan. Keadaan apa? Zikrullah.
Zikir Allah Ta'ala. Zikir Allah Ta'ala ini banyak, ikhwan. Tilawatul Quran zikrullah, tasbih, tahmid, itu adalah zikrullah. Sampai pada peringkat halakah zikir ini, majlis ilmu adalah zikrullah. Majlis ilmu adalah zikrullah. Maka dengan kurnia dan limpah daripada Allah Ta'ala, Allah keluarkan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu daripada kutukan. Allah keluarkan mereka daripada sumpahan, mereka akan dijauhkan daripada kebaikan. Maka zikrullah mendekatkan kita kepada kebaikan. Dia membawa kita dekat kepada kebaikan. Ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala membawa kita kepada kebaikan. Seorang alim, Nabi sebut dalam hadis tadi, alim, seorang ulama, membawa kepada kebaikan. Dan muta'alim, seorang yang belajar ilmu, dia juga dibawa kepada kebaikan. Jadi alhamdulillah ikhwan, masa yang kita peruntukkan ini ikhwan, semoga dia membawa kita kepada faedah-faedah tadi. Faedah-faedah tadi. Jadi untuk memastikan hidup kita ini ada barakah, ada kebaikan, kita kena pastikan 4 perkara itu wujud. Zikrullah, ketaatan-ketaatan pada Allah, seorang alim yang belajar ilmu sampai dia menjadi seorang yang arif fiddin, dan seorang yang muta'alim, sentiasa belajar. Jadi kita wujudkan dalam diary hidup kita ini ikhwan 4 perkara tadi. 4 perkara tadi kita wujudkan. Supaya apa? Supaya kita terkeluar daripada kerugian-kerugian yang wujud dalam dunia ini. Dan kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala ikhwan. Allah memberi peluang, ruang, waktu kepada kita untuk berada dalam majlis ta'lim. Ikhwan, rasanya kita sampai pada muka surat 124. Kita berada pada tajuk muraqabah. Muraqabah. Mungkin pada malam ini kita melihat beberapa hadis yang akhir yang menutupi tajuk muraqabah sebelum kita masuk tajuk yang baru. Di antaranya an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya dan bekerja untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya pada nafsunya dan banyak berharap kepada Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, kata dia hadis ini hadis yang hasan. Ikhwatul iman, ini di antara hadis yang Nawawi letak dalam Riyadhus Salihin sebagai hadis-hadis yang ujung. Hadis-hadis yang ujung. Ala kulli halnya, setelah hadis ini memasuki pentas penapisan hadis, Imam Tirmizi menyatakan martabat dia adalah hasan, walaupun sebahagian ulama-ulama lain menyatakan hadis ini adalah dhaif. Tetapi akhirnya dia ada syawahid-syawahid, penyokong-penyokong untuk meletakkan dia pada kedudukan yang hasan. Kita boleh mengambil manfaat daripada hadis ini. Nabi menyatakan al-kais, tentang orang yang bahasa kita kata seorang yang bijak. Al-kais dalam bahasa kita katakan seorang yang berakal
Ataupun kita katakan al-kais, seorang yang berfikir panjang, seorang yang sebelum membuat keputusan dia fikir panjang. Itu tanda kata dia bijak, dia tak gopoh, dia timbang semua dia timbang. Siapa dia al-kais ini? Man dana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, orang yang mampu menundukkan nafsunya. Dia bukan kasih nafsu dia, dia bukan potong nafsu dia, tapi dia satu orang yang dia menjadi tuan kepada nafsu dia. Dalam kamus nafsu ini dia diterjemahkan dengan iradatun nafsi, hawa. Kita kata hawa nafsu, dalam kamus dia terjemah dengan iradatun nafsi. Apa dia? Kemahuan diri. Kita ada iradah, kita ada kemahuan diri. Al-kais adalah mandana nafsah. Kemahuan diri itu dia yang kontrol. Dia berbeza dengan satu orang yang kita tak panggil kais, yang Nabi panggil dalam hadis ini ajiz, lemah. Siapa dia? Orang yang atba'a nafsahu, dia turut kemahuan. Kalau diri dia kata tak larat, dia layan tak larat tu. Kalau hati dia kata tak apalah, lain kali ada lagi, dia layan. Itu Nabi namakan ajiz. Walaupun doktor mengesahkan dia tidak ada rekod kencing manis, tapi dia lebih lemah daripada kawan kencing manis. Dia ajiz, orangnya lelah, orangnya lemah, orang yang tak ada semangat, orang yang kita tak boleh gantung apa. Bukan kata kita, dia pun tak boleh terbantu dengan diri dia. Maka Nabi minta kita seolah-olah jadi kais, orang yang fikir panjang. Dana nafsah. Quran kata kepada kita, ikhwan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tengok, orang ni orang ada nafsu, bukan tak ada nafsu. Dia mengantuk, dia letih, dia tak larat, tapi ada satu dalam diri dia. Apa dia? Dia ini seorang yang khafa maqama rabbih. Dia khafa maqama rabbih, dia takut pada hari dia akan berdiri di hadapan Tuhan dia. Dia takut. Dia takut. Dia takut itulah. Kerana dia takut itulah, hati dia kata letih. Hati dia kata letih, tapi akal dia lawan. Letih-letih pun aku mesti salat. Dia kais, dia merenung jauh tentang nasib dia di hari akhirat. Subhanallah. Sangat dahsyat orang ini. Sangat dahsyat. Tak larat, betul, dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit demi penyakit demi penyakit demi penyakit. Memang kena musibah penyakit ini satu ujian yang cukup besar, tapi dia menguasai diri dia. Penyakit yang dia kena bukanlah suatu alasan untuk dia tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Terlalu panjang akal dia berjalan, ikhwan. Dahsyat, dahsyat, sangat dahsyat. Akal dia sampai menerusi alam akhirat. Dia duduk di dunia, tapi akal dia laju, kepantasan akal dia merentasi sampai masuk soalan dalam kubur. Dia tak masuk lagi dalam kubur, tapi pemikiran dia dah sampai ke situ. Maka menyebabkan dia menjadi dana nafsah. Dia satu orang yang tidak mengikut tuntutan nafsu dia. Dia tak ikut tuntutan nafsu dia. Maka apa jadi? Dia satu orang yang wa'amila lima ba'dal maut. Dia beramal sebelum mati datang kepada dia. Dia beramal. Wal ajiz, orang yang lemah, Nabi kata, man atba'a nafsahu hawaha. Siapa saja ajiz, siapa saja boleh jadi ajiz. Siapa dia ajiz? Man atba'a hawaha. Siapa yang mengikut nafsu dia, tak kiralah dia tu siapa. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dalam dia jadi hamba kepada nafsu dia,
Tapi tamanna, cita-cita daripada Allah tinggi, nak masuk syurga. Subhanallah. Dahsyat. Tutup aurat dak, sembahyang dak. Yang sahabat-sahabat Nabi jihad, mati syahid baru dapat syurga. Dia subuh pun dia tak mangkit. Dia derma ada 5 kupang. Dia harap duduk sebelah Nabi dalam Jannatul Firdaus. Baguslah harapan tu. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ajiz. Inilah orang paling lemah. Inilah orang yang paling selekeh. Inilah orang yang agak cita-cita dia tak sepatutnya macam itulah manusia ni. Tidak sepatutnya begitu. Ikhwan, Al-Imam Nawawi rasanya dia meletakkan hadis ini seolah-olah dia nak menyokong tajuk muraqabah ini. Kita kena merasakan dekat dengan Allah Ta'ala. Kita kena rasa dekat dengan Allah. Pemikiran kita, hati kita, emosi kita, kita kena rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Hari kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala, sememangnya Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita, ikhwan. Saya ingat, saya ulanglah balik cerita yang saya sebut semalam. So, kita boleh ambil cerita semalam yang saya sebut dalam kuliah sebagai contoh muraqabah. Seorang wanita yang membaca ayatul kursi, dia lalu depan seorang laki-laki, yang laki-laki itu kemudiannya polis mengesahkan sebagai perogol. Tapi ketika dia baca ayatul kursi, dia lalu depan laki-laki itu tak rogol dia. Tak rogol dia. Antum boleh bayang bagaimana ayatul kursi itu dibaca? Adakah dibaca dengan bersandang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lagu tu? Atau dibaca dengan nada apa? Bagaimana ayatul kursi? Ayat kursi sayyidul ayat. Dia ayat dikatakan boleh halau hantu setan, tetapi ayatul kursi boleh jadi satu pagang, satu perisai, satu orang wanita menyerah diri daripada Allah dengan ayatul kursi. Dengan ayatul kursi itu dia selamat daripada mangsa rogol. Subhanallah, ikhwan. Antum bayang, inilah satu daripada contoh muraqabah. Bagaimana wanita ini ada hati yang muraqabah. Dia lalu balik kerja malam, lalu ke satu jalan yang suram. Ada satu laki-laki orang putih duduk di bawah lampu. Dia seorang, laki-laki itu seorang. Hati dia kata laki-laki itu ni jahat, tapi dia mesti pakai jalan tu juga. Dia teringatlah pesanan mak ayah kita ni akan sampai satu tahap dalam hidup, apa pun tak boleh tolong kita kecuali Allah aja boleh tolong. Masa tu mintalah tolong sangat-sangat. Dia ingat balik, walaupun kisah ni tak berlaku di Malaysia tapi berlaku di Amerika. Tapi yang berlaku ini adalah wanita Melayu Malaysia yang bekerja di Amerika. Dia ingat pesanan mak ayah, baca ayatul kursi, dia picit hati dia gantung kepada Allah, dia boleh lalu depan laki-laki itu dan dia selamat. Laki-laki itu tengok dia pun tak. Saya dah cerita dah semalam kisah ini. Ikhwan, dia balik tidur, besok pagi dia bangkit pergi kerja, dia baca surat khabar, dia terkejut sebab jalan dia pakai pada malam yang sama, selang 10 minit atau 5 minit, ada satu wanita didapati mati kena rogol. Dia baca, dia terkejut. Time yang ditulis dalam dada akhbar dia pakai masa tu, tapi mungkin dia awal 5 minit, wanitanya kena rogol lewat 5 minit. Dia memberanikan diri dia pergi ke balai polis untuk jadi saksi. Dia cam muka laki-laki yang duduk di bawah lampu tu, dia cam dan buat kawat pengecaman dan dia tunjuk laki-laki itu. Tapi jiwa dia tak tenang. Kenapa tak tenang? Dia nak tahu pasal apa laki-laki itu tak rogol dia. Pasal apa rogol orang yang kedua ni? Dia juga jalan seorang, dia tu juga jalan seorang, pasal apa tak rogol dia?
Dia pergi ke balai polis, jumpa inspektor tu, minta inspektor tu bawa dia jumpa lelaki-lelaki tu dan bertanya, kenapa hang tak rogol aku? Aku jalan seorang. Hang tahu kata aku jalan. Apa perogol tu jawab? Perogol tu kata, macam mana aku nak rogol hang? Masa hang berjalan, hang diapit oleh dua lelaki-lelaki yang sasar. Dua lelaki-lelaki yang kuat. Seorang duk kiri, seorang duk kanan. Bukan kata nak rogol, nak tengok hang pun aku jadi takut. Dua lelaki-lelaki tu duk tengok muka aku. Macam mana aku nak rogol hang? Kalau hang berjalan seorang, mesti aku rogol hang. Dia duduk, ayat mata dia turun, sujud syukur dia kepada Allah. Betul lah. Hanya membaca ayatul kursi, tapi dengan hati yang lain daripada hari-hari lain. Merasakan begitu hampir dengan Allah, muraqabah dia dengan Tuhan. Tajuk yang kita baca malam ni. Ketika itu berlakulah suatu hubungan yang sangat tak nampak dengan mata. Berlakulah keajaiban demi keajaiban. Allah Ta'ala kata, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Inilah makhraja. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Inilah rezeki yang tak disangka-sangka. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Inilah tawakal, ya Allah cukupkan hamba itu. Jadi inilah muraqabah yang kita kena ada, ikhwatul iman. Muraqabah yang sangat tinggi, ikhwatul iman, yang kita kena ada, ikhwan. Dan dia kata dekat sini, At-Tirmizi dan para ulama lain menyatakan dana nafsah adalah hasabaha. Orang yang mandana nafsah, al-kais mandana nafsah, orang yang bijak adalah orang yang dia menundukkan nafsu dia. Ada ulama kata ada dengan makna dia sentiasa melakukan muhasabah untuk hari akhirat. Itu Allah Ta'ala minta kita buat dalam ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tengoklah hari besok. Hari besok adalah hari mati. Apa yang kamu bawa bertemu Allah Ta'ala. Ini kita kata Allah Ta'ala minta kepada kita, kita melakukan muhasabah. Muhasabah diri. Balik Quran kata pada kita, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Apakah bekal kita bawa itu? Dan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah. Seolah-olah Imam At-Tirmizi, Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin ini meminta kepada kita, seolah-olah dia bagi tahu pada kita, salah satu yang boleh buat kita dapat muraqabah kepada Allah ialah muhasabah diri. Muhasabah kita dengan Tuhan. Kurnia-kurnia Allah, rezeki yang masuk, masalah yang keluar, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kesempatan hidup, beramal, banding dengan kawan yang telah mandi kena kapan, ditanam, mereka dah tidak ada hari beramal, kita masih ada hari istighfar, hari taubat. Ini semua boleh mencipta muraqabah, merasakan hati dekat dengan Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini hadithu hasan rawahu At-Tirmizi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Nabi kata ini juga seolah-olah pada bab yang akhir Nawawi nak tunjuk kita jalan untuk mendapatkan muraqabah. Jalan kita nak bawa diri kita ini masuk ke dalam kawasan muraqabah. Kita merasakan dekat dengan Allah, dan memang Allah dekat dengan kita. Min hablin warid. Bagaimana jalan dia? Tadi Nawawi memperkenalkan kepada kita dalam hadis ini tentang mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, iaitu muhasabah, akan melahirkan rasa takut, rasa istiqamah, rasa sabar. Antum bayang, kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala bangkit sembahyang malam,
Kita bangkit pukul 4 pagi, 5 pagi, kita sembahyang 2 rakaat. Habis kita sembahyang 2 rakaat, kita baca Quran sikit. Habis itu, sebelum kita berdoa pada Allah, cuba kita muhasabah. Kita muhasabah dengan benda yang agak mudah sikit aja. Dia akan melahirkan hati yang istiqamah dan hati yang takut Allah. Anda cuba bayang, kita duduk dalam dunia ini, kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita bayangkan ikhwan, dengan ilmu yang kita dapat siang malam hari-hari ini, nikmat atas dunia ini yang kita sedang pegang menikmati dengan nikmat Allah yang ada di hari akhirat, yang mana lebih besar ikhwan? Apa yang kita pegang hari ini? Duit, kekayaan, macam-macam. Ini semua nikmat dalam tangan kita. Kita duduk depan cermin, kita tengok tubuh badan kita, satu nikmat. Satu nikmat. Antum bayang nikmat yang sedang ada dalam genggaman hidup kita dengan nikmat Allah dalam syurga. Buat kita muhasabah diri, di mana kita nak sombong dan takabur. Apa yang kita ada ikhwan? Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada keluarga besar, ada pendapatan besar. Kita ada rupa parah yang cantik Allah Ta'ala bagi, berbanding dengan kurnia Allah dalam syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada nilai ikhwatul iman, sehingga kan seorang hamba mukmin, dia masuk dalam syurga, dia akan merasakan dia tak pernah dapat nikmat dalam dunia. Terlalu sikit nikmat Allah dalam dunia, tapi orang rasa terlalu nikmat. Kita kata satu istana, satu mahligai besar dalam dunia, banding dengan satu syurganya Allah Ta'ala kata luas langit dengan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian kita boleh muhasabah ikhwan, penderitaan kita dalam dunia ini, kesusahan yang kita alami dalam dunia, sampai kadang-kadang air mata kita turun di hadapan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji satu-satu orang ni ikhwan, sampai kering air mata dia. Kita bandingkan dengan azab sengsara yang ada dalam neraka. Tertanggungkah kita dengan azab neraka berbanding penderitaan yang kita tanggung dalam dunia ini ikhwan? Menyebabkan kita akan bersyukur kepada Allah. Apa yang aku tanggung hari ini ya Allah, tak ada apa berbanding dengan apa yang ada di dalam neraka-Mu ya Allah. Sehingga kan seorang yang menderita dalam dunia, Allah Ta'ala bubuh seketika sahaja dia dalam neraka, dan Allah Ta'ala angkat dia. Allah Ta'ala kata, adakah dalam dunia hang pernah susah? Kerana dia masuk satu saat saja dalam neraka, dia kata, ya Allah, aku tak pernah susah dalam dunia, kerana susah neraka lebih dahsyat daripada dunia. Allahu Akbar. Menyebabkan kita boleh susun hidup kita ikhwan, bila kita syukur, bila kita sabar, bila kita istiqamah. Ini ikhwatul iman yang masuk di dalam al-kais man dana nafsah, yang akan kita dapat dengan muhasabah tengah malam itu. Jalan kita menghampirkan diri kepada Allah. Kita tak akan rasa sombong ikhwan, tak akan rasa sombong. Apa yang kita nak sombongkan? Kita ada tarikh luput dalam hidup ini, tarikh luput, tarikh hancur, tarikh pudar. Hatta muda kita ikhwan, muda kita, di mana perginya muda? Kita pernah umur 40, 35, 25, kita pernah umur remaja. Hari ini kita angkat kepiah duduk depan cermin, rambut kita dah beruban. Dah beruban. Badan kita dah tak kuat dah macam dulu. Dulu makan ais, makan macam-macam. Lah ni kena ais batu sikit aja rasa nak demam. Kesemua tu berlalu sekelip mata sahaja. Tetapi dalam syurga tidak pernah ada tarikh luput. Bahkan Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khair dan dia abqa, dia lebih baik dan dia lebih kekal. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Satu nikmat yang sangat luar biasa. Itu jalan kita boleh mendapat muraqabah, dekat hubungan dengan Allah. Hadis ini pula yang kedua ini daripada Abu Hurairah, seolah-olah Nawawi letak pada babnya akhir, juga jalan kita boleh mendapatkan muraqabah, iaitu kita jadikan diri kita ini satu orang Islam yang baik. Macam mana? Kita tidak terlibat dengan benda yang tak ada kena mengena dengan Islam. Apa sahaja tak ada kena mengena dengan Islam, tak ada kena mengena dengan kita ikhwan.
Apa yang dilarang oleh Islam tidak ada hubungan dengan kita, ikhwan. Islam melarang kita buat daripada al-kabair. Al-kabair itu tak ada kena-mengena dengan kita. Itu boleh mencantikkan Islam seseorang, ikhwan. Meninggalkan syahwah dan syubhah. Meninggalkan syahwah dan syubhah. Fitnah dalam hidup ini. Itu boleh menjadikan min husnil islamil mar'i. Cantik Islam satu-satu orang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, apa yang tidak ada hubungan dengan dia. Allah mencela orang mengumpat. Seorang mukmin dia tidak terlibat dengan mengumpat. Seorang mukmin tidak terlibat dengan mengumpat. Allah, Nabi mencela bid'ah. Seorang mukmin tidak akan melakukan bid'ah. Syarrul umur muhdatsatuha. Urusan yang paling buruk adalah mengada-adakan, mereka-reka, dan itu adalah bid'ah, dan itu adalah sesat, itu bahagian daripada neraka. Seorang mukmin tak ada kena mengena, tarkuhu, dia tinggalkan. Apa yang ada kena mengena dengan dia? Apa yang agama suruh, apa yang Quran suruh, apa yang Nabi suruh, itulah kehidupan seorang mukmin. An-Nawawi rahimahullahu taala pada akhir-akhir hadis ini, bab ini, dia seolah-olah membuka kepada kita jalan bagaimana nak menghadirkan muraqabah dalam hidup kita, ikhwan. Rasanya ikhwatul iman, nak beramal dengan hadis ini agak sukar. Agak sukar. Tetapi inilah nama dia mujahadah, satu perjuangan jiwa, peperangan dalaman. Kita meninggalkan apa-apa yang tak ada kena mengena dengan kita, ikhwan. Kita buat apa yang ada kena mengena dengan kita. Kita ini semua, ikhwan, mencintakan hari akhirat. Kita sangat merindukan kehidupan akhirat. Seorang mukmin merindui hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Maka kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tak benarkan, kita cuba sedaya upaya tinggalkan. Kita cuba tinggalkan. Dan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawa hadis yang terakhir daripada Ibnu Umar, daripada Umar, an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yus'alu rajul fima daraba al mar'ah, rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Nampaknya hadis ini dipandang sebagai dhaif oleh para ulama. Hadis ini dipandang dhaif oleh sebahagian para ulama, sehingga kan di dalam syarah dia kita melihat para ulama tidak memberi syarahan kepada hadis ini, dengan meninggalkan hadis ini dan meletakkan hadis ini pada martabat yang dhaif. Kita ada hadis yang lebih sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kamu ini adalah pengembala, pemimpin, dan kamu akan ditanya tentang semua kepimpinan kamu, ternakan kamu, apa yang kamu gembalakan. Rasanya hadis itu lebih sahih daripada hadis ini. Hadis ini menyatakan bahawa seorang suami tidak ditanya mengapa dia memukul isterinya. Mungkin ada mukhalafah daripada hadis ini, iaitu seorang suami di hari akhirat tidak akan ditanya kenapa dia pukul isteri dia. Mungkin dia punya pelajaran dia, seorang suami di dalam nak memberi pendidikan kepada isteri dia, terkadang-kadang dia apa orang panggil, terlepas tangan, terlepas cakap, gedebam kata kena. Bukan hari-hari. Kalau hari-hari tu nampak saja nak balun. Dia kadang-kadang bini pun tak terkawal. Bini dia kata, silap aku pergi menikah dengan hang. Allah, siapa boleh dengar ayat tu, Pak Amin? Aku silap, aku pergi menikah dengan hang, memang silap. Kita kata kat dia, hang silap, hang silap. Kita punya maksud tu silap dalam duk bertengkar dengan dia tu lah. Dia macam manakah jin ragas sudah masuk dalam badan dia, kan? Dia sudah kata silap, memang silap lah. Pilih hang jadi laki memang silap. Allah, sikit punya tajuk kan dia pergi ubah tu. Kita pun beralih tengok ada tapawai kosong, balin terus lebam, kan? Kita nak didik dia, tapi terjadi macam tu. Walaupun terjadi macam tu, Allah Ta'ala akan tanya juga kita di hari akhirat. Hatta lembu yang tanduk lembu lain,
lembu lain akan tanduk lembu tu balik di hari akhirat. Bagaimana manusia pukul orang tak ditanya di hari akhirat? Akan ditanya. Hatta kita isap okok pun Tuhan tanya akhirat. Kan? Tuhan tanya, kurma habis dah ke? Awak yang tak kulun biji kurma. Yang nak pergi balas rokok tu pasal apa? Tuhan tanya. Tiba-tiba satu orang pukul tak ditanya. Jadi An-Nawawi meletakkan hadis ini hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, hadis ini hadis yang lemah. Yang sahihnya lagi, kamu akan, seorang suami akan ditanya tentang isteri dan anak-anak, seorang isteri akan ditanya tentang rumah suaminya dan anak-anaknya, dan Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka An-Nawawi menutup bab ini dengan dua hadis yang membawa kita kepada cara untuk mendapatkan muraqabah. Ikhwan, kemudiannya An-Nawawi membuka bab yang baru, iaitu bab taqwa, iaitu bab tentang taqwa kepada Allah Ta'ala. Ini bab yang baru. An-Nawawi perkenalkan kepada kita taqwa kepada Allah. Antum tengok An-Nawawi rahimahullah, cara dia susun bab itu daripada ikhlas, taubat, dia masuk bab sabar. Lepas dia masuk bab sabar kepada kita, dia memperkenalkan kepada kita bab muraqabah. Kemudian ini bab yang keenam, dia perkenalkan kepada kita bab taqwa. Dia mulakan dengan bab ikhlas, kita sampai bab yang keenam, bab taqwa. Seolah-olah bab-bab yang ada dalam Riyadhus Salihin ni ikhwan, bab membuka jalan bagaimana kita nak datang kepada Allah. Kita nak membuka lembaran yang baru dalam hidup. An-Nawawi tidak mencadang, dia tidak bercadang dalam Riyadhus Salihin ini untuk membahas ilmu fiqh, tidak. Sebab dia ada Al-Majmu', dia ada syarah Muslim, dia telah memberi syarahan kepada hadis Imam Muslim, beribu-ribu hadis dia telah syarah. Belah-belah jilid syarah Muslim tu ada. Di situ penuh dengan bab fiqh. Majmu', dia ada 22 jilid, penuh dengan bab fiqh, berbagai-bagai mazhab. Ada mazhab yang kita pernah dengar namanya, ada mazhab yang kita tak pernah dengar namanya. Di situ dia telah membahas isu fiqh dengan begitu besar. Tapi dalam Riyadhus Salihin, walaupun ada hadis-hadis, dari segi pandangannya lain, dia ada hukum fiqh, hukum fiqh, tetapi dia tak bertujuan membahas fiqh. Dia nak membahas bagaimana nak memulakan kehidupan kepada pentas yang betul. Kita dah masuk anak tangga yang keenam dah ikhwan. Rasanya kalau kita dah buka tarekat, kita dah masuk makam keenam. Lepas ni kita duduk kampung makam semua. Kita dah masuk makam yang keenam. Mungkin ni makam wali ghaus kot kita ni. Kita masuk anak tangga keenam, barulah nak berbicara soal taqwa. Antum tengok ikhwan, ikhlas duduk nombor 1, taubat duduk nombor 2, sabar duduk nombor 3. Apa lagi bab kita mengaji? Apa? Yang muraqabah nombor 5. Muraqabah nombor 5. Ini yang keenam. Seolah-olah dia susun pada kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beginilah hendaknya kamu berjalan dalam hidup kamu. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Pergi dan pergi dan pergi dan pergi. Allahu Akbar. Sangat dahsyat ikhwan. Sangat dahsyat. Pasal itu saya ingat lagi Syekh kata Riyadhus Salihin ini di antara kitab yang mesti kita baca. Dia kitab awal. Didiklah masyarakat dengan Riyadhus Salihin. Masyarakat boleh diubah dengan Riyadhus Salihin. Ikhwan, dahulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, satu kitab yang tak boleh masuk ke sempadan Nusantara, tak boleh masuk. Kitab-kitab ni semua dulu orang panggil kitab-kitab bermasalah. Orang dengar Sahih Bukhari di abad 50-an, 60-an Nusantara, Sahih Bukhari ni macam pendatang tanpa izin, pendatang asing lah. Hajak kita apa? Sahih Bukhari. Oi, jangan cari pasal. Kira kitab tu betul-betul punya kaplah. Tetapi para ulama berfikir daripada tahun 50-an nak memperkenalkan. Saya ingat lagi
saya tengok video seorang yang bernama Hassan Bandung tahun 1953 dia datang ke Ancang School, Ancang College Ancang di Jalan Api Bukit Bendera tu. Tahun 53 ada suatu perdebatan dengan kerajaan mewakili Mufti Pulau Pinang, pejabat agama semua, dengan apa nama ni, Hassan Bandung. Hassan Bandung, saya baru tengok muka dia dalam video tu. Dia ni mamak rupanya. Oh subhanallah. Dia kulit macam ni lah Pak Min. Saya dia ingat Hassan Bandung ni macam saja Hassan. Tak, dia kulit macam ni lah. Jadi dalam perdebatan yang dijangkakan sepatutnya berlangsung selama 5 hari, tapi akhirnya jadi 2 hari. Jadi 2 hari. Saya tengok dalam video yang ditunjukkan itu bagaimana Hassan Bandung menyebut hadis, 1-2 hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di pihak tahun itulah, tahun 53 tu, di pihak otoriti agama negeri, mereka menyatakan itu kitab tak boleh dijadikan rujukan. Subhanallah. Tengok tahun 53 menyebabkan Syekh Fuad, seorang yang dikatakan anak didik kepada Mufti Johor pada masa itu, bebai, jadi mengamuk. Ini dalam video tu. Nanti kita boleh tayang di sini video itu, antum boleh tengok. Antum boleh tengok muka dia. Balik ke Johor, selepas itulah Hassan Bandung semua diharamkan masuk ke Johor. Daripada tragedi itulah Profesor Hamka menulis surat teguran kepada kerajaan Mufti Johor. Hamka boleh menulis kerana peristiwa Hassan Bandung berdebat di Ancang School. Jadi antum bayang, pada tahun itu menyebut Sahih Bukhari, menyebut Sahih Muslim adalah sesuatu yang kriminal. Ini satu jenayah. Hang baca kitab apa? Sahih Bukhari. Oh, astagfirullahalazim. Mana hampir cari buku ni, kami dah kambuh dah, hampir korek balik dah. Macam tu. Akhirnya ikhwan, bagaimana nak memahamkan masyarakat tentang hadis? Maka hadis tidak boleh datang dalam bentuk fiqh. Hadis tak boleh datang dalam bentuk akidah. Ditolak. Bukhari ditulis seorang penganut mujassimah. Bukhari dituduh seorang yang berpahaman mentajsimkan Tuhan. Dia mujassimah. Dia menyamakan sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Maka kita tak boleh pakai sebagai rujukan. Bukhari dituduh sebagai kafir di dalam akidah. Kitab dia tak boleh masuk, ikhwan. Antum bayang bagaimana para ulama mencari Riyadhus Salihin. Di sini ada hadis-hadis Bukhari, ada hadis-hadis Muslim, tapi hadis tidak datang dalam bentuk fiqh. Inilah sekurang-kurangnya kitab yang diterima pada abad itu. Kenapa? Kerana bila dia tengok ada hadis, memang hadis Bukhari, tapi dia tak menyentuh soal semayang, soal puasa, dia hanya ajak sabang-sabang, lagu ni tak apa. Sebegitulah dibuat penapisan kepada kitab-kitab hadis pada abad itu. Maka kitab seperti ini telah menamburkan jasa pada tahun 40-an, tahun 50-an. Maka bila kita tengok susunan dia, sikit sebanyak bila orang tahun 50-an baca, masuk ke era 60-an, 70-an, dia merubah perubahan masyarakat. Sehinggalah awal 80-an, Sahih Bukhari mula masuk sikit-sikit ke rumpun Melayu. 90-an tak boleh disekat pasaran dia. Tak boleh sekat. 90-an pakar-pakar hadis mula balik daripada negeri Arab menyerang Nusantara dengan serangan yang begitu dahsyat, seperti Jepun attack Melaya, boom 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 boom. Ketika itu tak dapat ditempih, yang menempih hujahnya mula tak kuat. Ketika itulah universiti-universiti berbicara soal Sahih Bukhari. Pondok-pondok mula mengkaji Sahih Bukhari. Tafsir Ibnu Katsir sampai abad 90-an baru diterima. Ibnu Katsir diterima di dalam pentas pendidikan terlalu baru, ikhwan. Dahulunya Ibnu Katsir dituduh
kitab-kitab ini adalah kitab-kitab mengandungi akidah yang tak betul. Tak boleh pakai kitab ni. Yang kita nak rujuk apa dia? Antum tengok orang Melayu terpaksa mengasaskan kitab-kitab sendiri. Mereka tidak mengajak kitab-kitab seperti seperti tafsir, macam kita kata tafsir Tabari. Tafsir Tabari itu dia dianggap sebagai pemimpin di kalangan tafsir. Kita kata tafsir Tabari itu, kalau Imam Bukhari dipanggil Amirul Hadis, dia adalah pemimpin di kalangan hadis. Tabari itu dianggap amir di sisi mufassir. Dia adalah seolah-olah kitab yang menjadi pemimpin kepada kitab-kitab lain dalam ilmu tafsir. Dengar nama tafsir Tabari, orang tak boleh duduk. Maka orang Melayu pada masa itu, ulama Melayu yang boleh bahasa Arab, mengarang tafsir sendiri. Lahirlah tafsir Nurul Ihsan. Orang baca Nurul Ihsan, walaupun dalamnya ada hadis Israiliyat, ada hadis palsu, tak apa, orang baca. Yang penting jangan baca Ibnu Katsir. Nusantara kena membentuk pemikirannya dalam agama sendiri. Kena ada nahunya, sarafnya, mantiknya, fiknya, mencipta aliran sendiri. 90-an barulah setelah orang anak-anak yang mengaji di luar balik ke Malaysia, mereka lah sikit sebanyak memberanikan diri menyebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata begini, bila sebut lagu tu, bukan kata orang dengar ceramah pun tak pernah dengar, ustaz pun tak pernah dengar, dia ni pergi korek tak mana ni. Barulah Ibnu Katsir punya tafsir diterangkan dalam manhaj yang betul. Barulah fitnah itu terangkat, ikhwatul iman. Subhanallah. So antum bayang bagaimana sumbangan para ulama di Nusantara kita ini sangat dahsyat. Pasal itu dulu orang tak kata lagi tahlil tak boleh buat, tak boleh kata. Sebut Sahih Bukhari pun tak boleh, nak pergi bang tahlil tak boleh. Pikir baiklah. Aju batal. Pikir baliklah. Bila orang berani kata tahlil bid'ah? Bila? Sekarang. Sekarang. Zaman saya, dulu zaman 90-an, saya pun duk main goli lagi. Tak tahu apa. Ulama-ulama hadis mendekati masyarakat dengan bermacam-macam teknik nak mengubah masyarakat. Sikit-sikit. Mereka terpaksa duduk majlis tahlil, mereka terpaksa duduk majlis khatib. Tak boleh kata salah. Mereka fikir macam mana nak ajak orang ni mengaji hadis. Dia kalau mau duduk dalam majlis hadis, ada banyak benda kita boleh ajak dia. Dah dia duduk kena fikir ayat, tak mau bagi terentak hati. Sebab kalau dia terentak hati, bukan kata kacau pi, kacau mai. Akhirnya kita mula memahami kenapa ulama dahulu mereka begitu lembut dengan ummah. Hak bid'ah depa tak kata bid'ah, tak kata bid'ah. Depa mengubah dengan begitu lembut. Tetapi kerana usaha mereka lah kita boleh berdiri pada hari ini. Kita boleh berdiri. Sebab itu saya katakan, kalau antum tengok sang pencerah kan, tahun 18 meniti ayat mata kita. Meniti ayat mata kita. Oh dahsyat. Sekarang kita tengok pula sang murabbi. Yang baru pula datang, sang murabbi. Oh semangat. Yang tu kita tengok semangat. Tapi tetap kita akan menangis bagaimana perjuangan nak memahamkan sunnah Nabi kepada orang begitu susah dan sangat tidak mendapat tempat. Karena itu An-Nawawi menyusun bab ini, ikhwan, daripada bab ikhlas sampailah malam ni kita bertemu dengan bab taqwa. Bab yang ke-6, bab taqwa. Firman Allah Ta'ala, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan bab ini dengan membawa ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita kepada taqwa. An-Nawawi menyatakan bab ini adalah bab taqwa. Ikhwan, taqwa kata ulama bermakna wiqayah. Wiqayah. Apa dia wiqayah? Memelihara diri. Memelihara diri daripada azab Allah Ta'ala. Kita pelihara diri kita daripada kita dimarahi oleh Allah, kita dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala dia ada sifat marah, sifat benci, dia ada sifat kasih, sifat sayang. Pasal itu dia buat syurga, dia buat neraka. Neraka tempat dia buang orang-orang yang dia benci, dia meluat.
syurga tempat dia membalas orang-orang yang dia kasih, dia cinta. Maka kita wiqayah, kita pelihara diri kita ikhwan sampai kita mendapat perhatian di sisi Allah. Saya boleh katakan takwa ini apa dia ikhwan? Takwa ini adalah jalan masing-masing hamba berlomba mencari perhatian Tuhan. Kita masing-masing kena buat yang terbaik untuk menjadi terbaik di mata Tuhan. Maka berlakulah fastabiqul khairat, perlumbaan dalam kehidupan. Yang baik-baik kita berlumba. Dia ni sembahyang tahajud, dia ni sembahyang, dia ni puasa, kesemuanya sedang mencari kepentingan diri di hadapan Allah. Ini adalah nama jalan takwa. Semua buat yang terbaik demi mendapat perhatian yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Buatlah yang terbaik ikhwan. Apa yang mampu kita buat daripada hati, zahir, batin, sanubari kita, buat yang terbaik mencari perhatian Allah Ta'ala. Pasal itu tengah malam orang sanggup bangkit sembahyang tahajud, tinggalkan mengantuk dia, lemah badan tak larat, sunyi-sunyi, bangun dia mencari perhatian Tuhan supaya Allah memandang dia dengan sayang dan memberi kurnia kasih sayang kepada Allah. Ini kerana ikhwan, bila Allah memberi sesuatu pada kita bukan bermakna dia redha. Kadang-kadang dia bagi tapi dengan murka dan benci. Seperti orang-orang kafir, dia bagi makan, dia bagi minum, dan dia menyatakan kalaulah dunia tu ada nilai seringan sayap nyamuk, ni saya hampa tak akan dapat makan lah. Tapi dia bagi juga kat mereka. Dia tak pernah redha, tapi dia bagi. Dia bagi sebagai Tuhan, sebagai pencipta, penguasa, mudabbir. Dia bagi. Dia itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah rabbul alamin, dia bagi. Tetapi mukmin dengan kurnia Allah Ta'ala, dia mencari nilai yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Ini adalah taqwa ikhwatul iman. Profesor Hamka ketika membahaskan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ketika membahas ayat ni, Hamka menyatakan yang pertama, untuk mendapat takwa kita kena ikhlas. Yang kedua, kita kena ridha, kata Hamka. Yang ketiga, kita kena ada syukur. Yang keempat, kita kena ada tawakal. Yang kelima, kita kena ada sabar. 5 ini kita ikat, kita tulis di atas dia takwa. Inilah takwa. Bila kita sebut takwa, kata Hamka, kita buka ikatan itu, 5 perkara itu akan keluar. Maka seorang mukmin tak mungkin dia takwa kalau dia tidak ikhlas. Seorang mukmin tidak akan bertakwa kalau dia tidak redha. Kerana perjalanan mukmin dengan kafir tidak sama ikhwan. Tidak sama perjalanan dia. Sangat tidak sama. Dia kena tawakal tinggi kepada Allah Ta'ala. Antum bayang seorang mukmin yang kena kanser, macam mana kita nak mengubati dia? Saya dengar kawan cerita yang kata kemo ni macam mana. Saya dengar dia cerita kita jadi tak ada nafas. Yang kata kemo tu, saya duk ingat kemo ni pibuh tangkaran. Rupanya kemo ni bukan karen. Masukkan jenis cecayak dalam badan untuk membunuh sel-sel darah putih yang banyak tu, menghidupkan darah-darah merah yang banyak. Sekali kemo tu dibuat, ikhwatul iman, boleh botak kepala, luruh semua bulu dalam badan, dan kawan tu boleh jadi nyawa dia tinggal sikit kemo. Dan doktor sendiri pun tidak boleh memberi jaminan adakah kemo ini rawatan boleh menyembuhkan penyakit kanser. Doktor hanya boleh kata why not, better we try than nothing. Daripada kita duk tengok dia tu sakit, kenapa tidak kita usahakan sesuatu. Tapi kawannya kena kemo tu, dia betul-betul dalam sakaratul maut. Sakaratul maut. Saya tengok abang kita duk cerita anak dia kena meninggal dah, anak dia umur 6 bulan, 6 tahun kena inilah kanser, umur 6 tahun. Macam mana kanser tu tangkap sendi-sendi. Lepas kemo, doktor kata anak hang baik, elok semua. Ayah pun dengar lagu tu, buat balik anak buat kenuri, semua selamat. Tiba-tiba tengah bawa kereta, anak dia kata ayah rasa sakit dekat sendi-sendi. Doktor dah abang dah,
Kalau second round sakit di sendi, bermakna dia attack balik dan serangan kedua akan bawa mati. Dan betul, anak abang kita duk cerita mati. Artinya kemo ini hanya satu perubatan, bukan penyelesaian. Ikhwan, di mana kita nak selesaikan masalah ini? Ya betul, bagi orang yang ada pengalaman anak dia kena kanser, bila dia dengar kawan dia kena kanser, kanser bermakna mati. Tetapi ikhwan, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makhluk yang di alam ini semua, dia adalah Rabb, dia adalah Sayyid, dia adalah Khalik, dia adalah Mudabbir. Allah juga adalah Rabb kepada kanser. Seorang mukmin, ikhwan, mungkin dia putus asa untuk makan ubat, mungkin. Tetapi dia tak pernah putus asa daripada mengharapkan keajaiban daripada Khalik dia. Tidak. Tidak ikhwan, dia tak akan putus asa. Dan inilah dinamakan jalan orang yang bertakwa, yang sebelum sampai kepada takwa, dia ikhlas sampai pada peringkat muraqabah yang kita dah baca dah bab-bab dia. Dia merasakan hampir dengan Tuhan. Macam mana ikhwan nak rasa hampir dengan Tuhan? Ketika doktor lepas tangan. Ketika doktor lepas tangan. Allahu Akbar. Ketika doktor lepas tangan, apa Nabi berpesan kepada wanita yang berkulit hitam sakit? Nabi kata, kau sabar dan kau berdoa pada Allah, akan sampailah janji Allah kepada engkau. Nabi sebut itu, tapi hospital kata mati. Muraqabah kita begitu dekat dengan hospital. Betul ikhwatul iman. Yang kata ni tak boleh berubat, pakar. Tetapi seorang mukmin ketika beriman kepada Allah, ahabballah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Allah dan Rasul itu kita cinta lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Subhanallah, sangat dahsyat ikhwan. Karena itu kalau dikatakan pada Abu Bakar Nabi Isra' Mi'raj, "Lau kana ab'adu min dhalik." Kalau jauh daripada itu pun aku percaya. Tengok dak, pergi sama dak, tanda-tanda pun tak nampak, tapi kalau jauh daripada tu pun aku percaya. Antum tengok, mereka dapat keajaiban-keajaiban yang sangat dahsyat. Pasal itu ikhwan, apa di antara benda yang kita harapkan sekarang ini? Kita mengharapkan doa kita itu tajam. Seperti Ibn Qayyim menulis dalam Ad-Da' wa Dawa, ubat dan penyakit. Kita memiliki pedang yang tajam, tetapi dipegang oleh orang yang tidak pandai bersenjata. Kadang-kadang orang pandai bersenjata, di tangannya ada senjata, tapi sayang senjatanya itu tumpul. Maka dua keadaan ini menyebabkan musuh dia akan menang bila-bila masa. Kita memerlukan pedang yang tajam dan pemain senjata yang handal. Ikhwan, kita mengharapkan doa kita ini tajam. Doa boleh merubah apa yang ubat tak boleh ubah. Doa boleh merubah apa yang tenaga dan kemampuan tak boleh ubah. Tetapi untuk memiliki jiwa sebesar itu ikhwan, muraqabah hati sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat ikhwan. Sebelum sampai pada takwa, kita nak melaksanakan kerja-kerja yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Dan manusia tidak pernah sama ketika buat dua benda ini ikhwan. Ada orang mentaati perintah Allah dengan suka, dengan rida, dengan hati mencintai Allah. Ada orang mendekati Allah dengan terpaksa, dengan bosan, dengan jemu. Ada orang menjauhi, ada orang meninggalkan larangan Allah. Hati dia masih bertanya, kenapa tak boleh, kenapa ini tak boleh, itu tak boleh. Ada orang menjauhi larangan Allah Ta'ala dengan rida, tidak ada rasa kelak hati. Sebaliknya dia terus bergantung hati pada Allah. Dua manusia ini, fadilat taqwa tidak sama ikhwan. Mereka merasakan nikmat berhubung dengan Tuhan tidak sama. Antum tengok Ayub alaihi salam boleh selesai sakit dia dengan doa. Ibrahim ketika kena bakar selesai hanya dengan menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yunus alaihi salam boleh selesai hanya dengan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi antum bayang ketika mereka ini kekasih Allah menyebut kalimah ini, bagaimana jiwa mereka.
Rasanya ikhwatul iman kita duk belajar ni, yang inilah proses dia. Satu hari kita sampai pada satu tahap bila kita berdoa pada Allah. Orang tarikat kata kita kena fana diri. Tak perlu fana. Kita tak perlu fana diri. Apa yang perlu kita buat, bergantung hati kepada Allah. Bergantung hati pada Allah. Ketika kita tak ada tangan, sampai peringkat air mata kita luruh, hati kita tunduk pada Allah. Kita fasrah kepada Allah. Macam saya katakan, wanita tadi hanya membaca ayatul kursi, keajaiban mula berlaku. Kita duk baca hari-hari, tak ada ajaib apa pun. Hari-hari hafal lagi, tak ada ajaib apa. Jiwa kita tidak sama ketika berhubung dengan Allah, ikhwatul iman. Subhanallah, ikhwatul iman. Semoga Allah bagi pada kita jiwa yang tenang dengan ayat-ayat Allah, hati yang tersentuh dengan ayat-ayat Allah, iman yang bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan memulakan tajuk taqwa ini dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Elok kita habiskan ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Ikhwan, pada ayat ni saya suka mengajak kita melihat pada kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu ikhwan, ini kita panggil harfun nida, tapi li ta'zim, memuliakan. Dia memuliakan. Wahai panggilan seruan, tapi li ta'zim, dia nak bagi mulia. Dia panggil dengan pujukan dan rayuan, mengangkat harakat orang itu. Siapa dia? Allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini kita boleh terjemahkan dengan makna, wahai orang-orang yang aku kasihi di kalangan hamba-hambaku yang beriman. Inilah tafsiran yang diberikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir dia. Wahai di kalangan orang-orang yang beriman, yang membenarkan Rasul beriman pada Allah, yang sangat Allah cintai. Itu tafsiran Imam At-Tabari. Kerana Allah memuliakan orang-orang yang beriman pada dia, maka dia menyuruh dengan satu perintah, ittaqullah, hendaklah kamu takwa pada Allah. Bila kamu dah beriman, akan ada awamir-awamir, perintah-perintah yang akan kamu taati. Akan ada larangan-larangan yang kena kamu patuhi untuk dijauhi. Orang beriman sabar, rida, ikhlas, tenangkan hati kamu untuk berjalan sebagai seorang mukmin di sisi Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar ketaatan, dengan sebenar-benar meninggalkan larangan-larangan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan sebagai orang Islam. Ada banyak pelajaran ikhwan. Yang pertama, amanah untuk bertakwa. Yang kedua, dikaitkan takwa dengan kematian, bahawa mengingati mati boleh membawa manusia kepada takwa. Dan ketiga, diingatkan kita kematian itu sebagai muslim. Sebagai muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah dia membaca ayat ini, apa dia kata? Dia kata taatlah, jangan taat dan jangan maksiat. Ingat, jangan dilupakan. Syukur, jangan dikufurkan. Inilah, kata dia, terkandung di dalam ayat yang pendek ini. Allah minta kepada orang beriman takwa kepada Allah. Wahai orang-orang beriman yang aku kasihi di kalangan hamba-hamba aku, bertakwalah kepada Allah. Kita kata takut, Hamka menasihati kita, jangan selalu kalimah takwa diterjemahkan dengan makna takut. Kadang-kadang takwa maksud dia berani, kadang-kadang takwa maksud dia sabar, kadang-kadang takwa maksud dia gentar. Mengikut perubahan ayat, daripada jumlah ayat itu, macam mana kita nak faham takwa? Mengikut rentak. Ada, kita boleh faham di sini ikhwan, kita dah faham dah takwa apa dia? Melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau kita terjemahkan, Allah kata berbekal, sebaik-baik bekal taat kepada aku dan jauhi larangan-larangan aku. Di sini pula, wahai orang-orang yang telah beriman,
yang telah mempercayai Rasul dan beriman dengan Alkitab, beriman dengan wujudnya aku ini, dengarlah, kamu diamanahkan bertakwa. Apa dia? Kamu diingatkan supaya sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang ini haqqa tuqatih, sungguh-sungguh, jangan main-main, sungguh-sungguh. Subhanallah, antum tengok selalu ayat dikaitkan dengan takwa, dikaitkan dengan takwa. Kalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, iman duduk di dalam, takwa dapat dilihat dengan mata kepala, ikhwan, dapat dilihat secara zahir dan secara batin, secara zahir dan secara batin. Kata Syekh Utsaimin, Islam itu dihayati dengan dua jalan, dengan jalan zahir dan dengan jalan batin. Dengan jalan batin dipelihara akidah dan hati manusia. Ini yang tersembunyi, akidah di dalam hati ini sangat tersembunyi, kata dia. Dan dipelihara dengan zahir, dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan tindak tanduk kita menterjemahkan Islam yang zahir itu. Dua perkara itu dipadukan, lahirlah agama fitrah, kata dia. Subhanallah, ikhwan. Allah perintah kita supaya kita bersedia untuk menghadapi perintah-perintah dia, menjauhi larangan-larangan dia. Kerana itulah persediaan untuk mukmin nak berjalan kepada peringkat takwa. Dan Allah kata, sungguh-sungguh kamu jangan main-main. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya kamu tidak mati melainkan sebagai seorang yang menyerah diri kepada Allah. Subhanallah, ikhwatul iman, sangat besar apa yang Tuhan letak di atas bau-bau kita ini, ikhwan. Benarlah kata Abdullah bin Mas'ud tadi, kamu taat Allah, jangan kamu maksiat. Kamu ingat Allah, jangan kamu lupa. Kamu syukur Allah, jangan kamu kufur. Subhanallah, dahsyat ikhwatul iman, dahsyat, sangat dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fattaqullah mastata'tum, maka takwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu. Ada sebahagian para ulama tafsir kata ayat fattaqullah mastata'tum dia memansuhkan ayat ittaqullah haqqa tuqatih, pasal satu keberatan kepada para sahabat untuk bertakwa dengan ayat di atas. Maka Allah Ta'ala kata fattaqullah mastata'tum, artinya manusia ini sebenarnya mampu bertakwa kepada Allah, mampu bertakwa. Maka dengan kemampuan yang ada, bawalah diri bertakwa pada Allah. Silakan takwa kepada Allah, kemampuan kamu ada. Jadi ada ulama kata maksud kemampuan di sini tubuh badan kita dan hati kita dalam berurusan takwa tidak sama, ikhwan. Ada orang kuat, tinggi dia, ada orang tidak, ada orang lemah dia. Macam Quran cerita pada kita peringkat awal-awal kota Mekah, diletak binatang kecil-kecil ni, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Katalah binatang tu Tuhan, kami akan lepaskan kamu. Maka turun ayat Quran bagi satu rukhsah, keringanan. Tetapi ada di kalangan sahabat tidak mengambil rukhsah, memilih azimah, memilih untuk mati daripada untuk mengaku makhluk itu sebagai Tuhan. Tapi kesan dia mati. Itu nama dia azimah, dia memilih azimah. Tapi ada yang memilih rukhsah, tak mampu, badan tak larat, kena palu, kena tikam, kena pukul, tak boleh tahan. Allah memberikan rukhsah dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hati dia masih ada iman. Fattaqullaha mastata'tum. Kondisi-kondisi tertentu perubahan itu akan berlaku. Daripada sihat boleh sembahyang berdiri, datang uzuk kena sembahyang duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu tetap bertakwa kepada Allah dalam suasana apapun. Antum ingat masa kita baca bab sabak, antum ingat lagi hadisnya ajaib kita baca tentang satu budak muda yang Nabi sebut tukang sihir, kan, nak ajar ilmu sihir pada dia. Lepas tu dia juga dalam perjalanan nak pergi belajar sihir, dia belajar ilmu tauhid dengan seorang rahib, kan. Lepas tu istana pukul dia pasal dia sampai lambat. Dalam keadaan itu, ikhwan, rahib itu ajak dia bohong. Rahib tu kata apa? Kalau pi istana lambat, kata di rumah kerja banyak. Dia tak pukul lah.
Kalau balik di rumah lambat, kata dekat mak, hari ni pelajaran panjang. Macam lah ni lah, 10.30 tak berhenti lagi, pelajaran panjang. Lambatlah sikit. Kita bila baca hadis itu, satu perkara yang kita tak boleh mengerti, kenapa rahib itu ajak dia berbohong. Kenapa rahib itu ajak dia berbohong, sedangkan ajaran tauhid tidak demikian. Ikhwan, fattaqullaha mastata'tum. Itulah kondisi yang ada. Itulah, kalau tidak bercakap benar, tidak berbohong, tidak boleh belajar Islam ketika itu. Tak boleh. Ketika itu berbohong, maslahat dia lebih besar daripada cakap jujur. Bila cakap jujur dengan rahib tu, dengan budak tu, dia pasti sembelih awal lagi dah. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam kondisi apa pun, kita bertakwa kepada Allah. Tetapi ikhwan, dia tak sama dengan Quran sebut apa nama, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang bangkit sembahyang malas. Dia tak buat guna takat ni yang mampu pun, satu macam punya balok liat dia bangkit. Ini tidak, ini bukan fattaqullah mastata'tum. Ini betul-betul kusala, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Sikit sangat mereka ingat kepada Allah. Itulah kesan yang Tuhan tunjuk pada zahirnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, ikhwan, semampu mungkin ini sangat tidak sama, sangat berbeza wajah dan kehidupan dia. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala seolah-olah membawa ayat ini nak bagi tahu apa kondisi kita pun, kita mesti mau takwa kepada Allah. Ayat ini menjelaskan maksud daripada ayat yang pertama. Fattaqu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Macam mana dimaksudkan dengan haqqa tuqatih? Fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kita boleh pakai terjemahan dia, wahai hamba-hambaku yang beriman dengan aku, yang percaya dengan nabiku, yang sangat aku kasihi kepercayaan kamu itu, bertakwalah kamu kepada Allah, bersedialah untuk mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan, dan katakanlah perkataan yang benar, katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida, katalah kalimah yang benar. Lepas itu Allah Ta'ala memuji dalam ayat dia, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Allah memuji orang ini. Ada di kalangan ulama tafsir kata ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalimah dia amantu billah summa istaqim. Dia iman pada Allah dan dia lurus. Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqim, dan dia lurus. Dia lurus. Maka keimanan kita itu, kita lurus, qaulan sadida, luruslah, benarlah perkataan kamu, luruslah dalam keimanan, luruslah beramal saleh, jangan bengkok, jangan bengkok, berpeganglah dengan Alkitab dan As-Sunnah, lurus kita berjalan, jangan bengkok. Orang beriman, bercakaplah kamu cakap yang benar. Cakap yang benar apa dia? At-taqwa ra'su kullu amr. Takwa adalah urusan yang mengepalai semua pekerjaan. Dia adalah ra'su kullu amr. Dia benda yang menjadi pokok kepada semua urusan. Takwa. Takwa. Bercakaplah benar, wahai orang-orang yang beriman. Apa dia? Bekal yang paling benar adalah takwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Kita duduk macam mana pun ikhwan, kita mesti mau ingat kalimah ini. Ini di antara ayat-ayat awal An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita sebagai muqaddimah kepada bab taqwa. Lepas ni ikhwan, ada 2-3 ayat lagi, kemudian dia akan masuk kepada hadis satu persatu tentang bab taqwa kepada Allah Ta'ala ini. Kita berhenti dekat tu dululah. Mengaji tak boleh lama-lama. Dekat tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.